Okey, Assalamualaikum semua ahli panel penilai dan juga pegawai MQA yang saya hormati. Saya akan terangkan kemudahan-kemudahan utama di UCAM. Antara kemudahan yang akan diterangkan dalam video ini termasuklah bilik kebal, bilik-bilik kuliah, mawan komputer dan juga library. Sebelum tu, saya Faridah binti Kamis dari bahagian pembangunan akademik dan kurikulum. Sekarang saya berada di bahagian peperiksaan dan penjadualan. InsyaAllah saya akan terangkan tentang kemudahan bilik kebal dan juga prosedur-prosedur utama yang berkaitan dengan penjadualan dan juga peperiksaan. Okey, sebelum tu, daripada segi kedudukan bilik bahagian peperiksaan dan penjadualan ataupun singkatannya adalah BPP yang terletak di sebelah kanan saya, terletak di bangunan akademik aras bawah, di mana kalau kita dapat lihat di tingkat atasnya ditempatkan bilik-bilik kuliah, bilik-bilik tutorial dan juga lecture theatre. So saya bawa anda ke bilik bahagian peperiksaan dan penjadualan dulu. Okay. Melangkah kita masuk ke BPP, ini adalah ruangan yang pertama, iaitu ruangan menunggu, di mana pelajar dan pensyarah yang berurusan dengan staf di BPP akan berada di kawasan ini sementara urusan mereka selesai. Di peringkat kami memang menghadkan, BPP memang menghadkan pergerakan keluar masuk pelajar dan pensyarah ke pejabat BPP. Ini adalah atas dasar kerana kami banyak berurusan dengan dokumen-dokumen yang PNC seperti kertas-kertas soalan peperiksaan, skrip-skrip jawapan, minit-minit mesyuarat. Jadi untuk memastikan keselamatan dokumen-dokumen penilaian, dokumen-dokumen PNC tersebut, kerahsiaan dan keselamatan, maka memang kami hadkan pergerakan keluar masuk mereka yang selain daripada staf BPP ke pejabat BPP. Dan seterusnya saya akan bawa anda untuk melawat ke ruang kerja BPP. Yang ini adalah ruang kerja ataupun pejabat bahagian peperiksaan dan penjadualan. Secara keseluruhannya, operasi di BPP ni disokong oleh 4 orang staf termasuk saya. Saya akan perkenalkan setiap seorang staf di BPP. Yang pertama, Encik Mak Hairul bin Yusof. Encik Hairul ni tugasnya lebih kepada penyediaan jadual kuliah dan juga jadual peperiksaan akhir. Seterusnya, Puan Rubiah binti Abdullah ataupun Puan Rubi. Puan Rubi ni lebih kepada tugas pengurusan kertas soalan peperiksaan akhir dan juga pelaksanaan peperiksaan akhir. Dan yang seterusnya adalah Puan Suhaiza binti Pungut. Beliau ni tugasnya lebih kepada kerja-kerja menyediakan surat-surat dan juga memo yang berkaitan dengan BPP. Seterusnya saya akan terangkan proses-proses ataupun operasi-operasi utama di bahagian peperiksaan dan penjadualan. Untuk pengetahuan ADP dan juga pegawai MQA, terdapat 4 operasi ataupun proses utama di BPP. Okey, yang pertama ialah penyediaan jadual kuliah. Yang keduanya ialah penyediaan jadual peperiksaan akhir. Yang ketiganya adalah penyediaan dan juga pengurusan kertas soalan peperiksaan akhir. Dan yang keempat adalah pelaksanaan peperiksaan akhir. So, saya akan terangkan satu persatu setiap proses yang berkenaan. Okey, yang pertama adalah proses penyediaan jadual kuliah. Bagaimana proses penyediaan jadual kuliah dijalankan? Proses penyediaan jadual kuliah ni bermula dengan penghantaran maklumat beban pengajaran daripada pihak fakulti kepada BPP. Maklumat beban pengajaran ni terdiri daripada nama-nama pensyarah, kod subjek yang diajar, program yang terlibat, bilangan pelajar bagi setiap program. Jadi maklumat berkenaan dengan beban pengajaran pensyarah tadi akan di-key in ke dalam sistem yang dikenali sebagai sistem maklumat pelajar. Seterusnya sistem akan generate jadual kuliah. Draft jadual kuliah akan dikeluarkan
untuk semakan pensyarah. Sekiranya ada perubahan, ada clash dan sebagainya, maka pindaan akan dibuat ke atas jadual kuliah tersebut. Seterusnya, jadual kuliah rasmi akan dikeluarkan dan diedarkan kepada pelajar dan pensyarah. Dan KPI edaran jadual kuliah kepada pelajar dan pensyarah ini adalah dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum kuliah bermula. Bermaksud pelajar dan pensyarah akan memperolehi jadual kuliah sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum kuliah bermula ataupun lebih awal daripada itu. Okey, seterusnya adalah proses penyediaan jadual kuliah peperiksaan akhir. So bagaimana proses penyediaan jadual kuliah jadual peperiksaan akhir? Lebih kurang sama saja seperti penyediaan jadual kuliah. Penyediaan jadual peperiksaan akhir ini bermula dengan penghantaran borang pra peperiksaan akhir oleh pihak fakulti kepada BPP. Jadi kalau saya boleh tunjukkan, borang pra peperiksaan akhir ni sebenarnya dia menyenaraikan subjek-subjek yang terlibat dengan peperiksaan akhir daripada segi kodnya, daripada segi program yang terlibat, pensyarah yang mengajar, bilangan pelajar bagi setiap program dan juga kumpulan pelajar. Kumpulan pelajar ni dia merujuk kepada kumpulan pelajar di dalam kuliah PMP, sebab bagi program yang melibatkan pelajar yang ramai, maka dia akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey. So maklumat daripada borang pra peperiksaan akhir ni tadi akan digunakan oleh staf untuk di-key in ke dalam sistem SMP seperti jadual kuliah tadi, dan sistem akan generate jadual peperiksaan akhir. Draft jadual peperiksaan akhir akan dikeluarkan untuk semakan pensyarah. Kalau ada sebarang pembetulan, maka pindaan akan dibuat. Jadual peperiksaan akhir seterusnya yang rasmi akan dikeluarkan dan diedarkan kepada pelajar dan pensyarah. Dan KPI untuk edaran jadual peperiksaan akhir kepada pelajar dan pensyarah adalah dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum peperiksaan akhir bermula. So itu adalah proses penyediaan jadual peperiksaan akhir. Okay, next, proses penyediaan dan juga pengurusan kertas soalan final. Penyediaan dan pengurusan kertas soalan final ni bermula dengan pihak DPP mengeluarkan memo kepada pihak fakulti untuk menyediakan kertas soalan peperiksaan akhir. Seterusnya pensyarah menyediakan kertas soalan peperiksaan akhir, dan kertas soalan peperiksaan akhir akan dibawa ke mesyuarat penyelarasan peperiksaan akhir di peringkat fakulti. Dalam tempoh inilah kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan melalui proses moderating, vetting, di mana kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan disemak oleh pensyarah dalam bidang yang berkaitan dengan subjek yang berkenaan. Jadi sekiranya ada sebarang pembetulan, maka pindaan akan dilakukan pada kertas soalan peperiksaan akhir. Seterusnya, kertas soalan peperiksaan akhir yang telah dipinda akan diserahkan kepada ketua jabatan untuk mendapatkan pengesahan. Seterusnya, kertas soalan peperiksaan akhir yang telah disahkan oleh ketua jabatan akan dihantar kepada pihak BPP. Kami hanya akan menerima kertas soalan yang telah disahkan oleh ketua jabatan dan dekan fakulti sahaja. Okey, untuk penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir ni, penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir dihantar dalam bentuk lamsam, secara lamsam, bukan dihantar oleh setiap pensyarah. Sebaliknya, kertas soalan peperiksaan akhir ini dihantar mengikut jabatan. Bermaksud semua subjek-subjek dalam jabatan akan dikumpulkan dan dihantar kepada pihak BPP. Ya? Dan untuk penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir, untuk penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir ini
perkara-perkara yang perlu dihantar ialah kertas soalan peperiksaan akhir set A, set B dan juga beserta dengan borang keperluan peperiksaan akhir. Itu adalah perkara-perkara yang perlu dihantar apabila kertas soalan peperiksaan akhir nak dihantar kepada BP. Itu dia dua perkara utama yang perlu disediakan ialah kertas soalan peperiksaan akhir itu sendiri, set A dan set B, dan juga borang keperluan peperiksaan akhir. Borang keperluan peperiksaan akhir ni dia pensyarah akan menyenaraikan keperluan peperiksaan akhir. Mungkin untuk subjek yang berkenaan kita pensyarah memerlukan buku jawapan, borang OMR dan sebagainya, maka pensyarah akan nyatakan keperluan untuk peperiksaan tersebut. Okey, dan kertas-kertas soalan peperiksaan tadi akan diletakkan dalam sampul, ya, dan dihantar kepada BPP. BPP akan semak sama ada lengkap ataupun tidak lengkap, dan jika kertas soalan tadi, penghantaran tadi adalah lengkap, maka pihak kami akan sahkan. Jadi kertas soalan peperiksaan akhir yang lengkap sahaja yang akan kami terima untuk proses yang berikutnya, iaitu untuk proses cetak kertas soalan peperiksaan akhir. Okey, seterusnya kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan sebelum tu penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir tadi yang telah lengkap tadi akan rekodkan dalam fail penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir untuk menunjukkan yang kertas-kertas soalan di jabatan yang berkenaan telah pun dihantar kepada pihak BPP. Okey, seterusnya kertas soalan peperiksaan akhir telah kita terima, yang telah lengkap tadi akan dicetak oleh staf di BPP ataupun mungkin staf dibantu oleh staf di bawah Jabatan Hal Ehwal Akademik itu sendiri. Dan staf-staf ini sebenarnya dia telah pun menandatangani borang akhir janji di peringkat awal, di mana tujuannya adalah untuk memastikan mereka dapat menjaga kerahsiaan bahan-bahan penilaian dan tidak menggunakan tidak mengambil peluang ke atas bahan-bahan penilaian untuk kepentingan peribadi. Itu adalah jaminan untuk memastikan bahan-bahan penilaian kita daripada segi kerahsiaan dan keselamatan bahan-bahan penilaian. Okey, seterusnya kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan dicetak dan disimpan dalam sampul, dan sampul yang berisikan kertas soalan tadi akan disimpan pula ke dalam bilik kebal, dan susunan kertas-kertas soalan dalam bilik kebal akan disusun dilabelkan mengikut hari peperiksaan. Dilabelkan susunannya mengikut hari peperiksaan. Tujuannya ialah untuk memudahkan capaian dan carian oleh staf BPP yang bertugas pada hari yang berkenaan. Dan maka selesai proses penyediaan dan pengurusan kertas soalan peperiksaan akhir. Okay, proses yang terakhir ialah proses pelaksanaan peperiksaan akhir. Proses pelaksanaan peperiksaan akhir ini bermula dengan ketua pengawas mengambil barang-barang keperluan peperiksaan akhir, di mana ketua pengawas akan mengambil barang-barang keperluan peperiksaan akhir 1 jam sebelum peperiksaan akhir bermula. So apa yang ketua pengawas akan ambil, okey, keperluan peperiksaan akhir yang perlu dibawa oleh ketua pengawas ialah sampul A. Sampul A ni dia mengandungi kertas soalan peperiksaan akhir. Seterusnya sampul B. Sampul B ni adalah sampul kosong yang perlu dibawa, di mana untuk diisikan skrip jawapan selepas tamat peperiksaan, dan juga perkara lain yang perlu dibawa bersama oleh ketua pengawas ialah barang-barang keperluan peperiksaan akhir. Contohnya buku-buku jawapan, helaian kertas, borang OMR dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah perkara keperluan peperiksaan akhir yang perlu dibawa sekali oleh ketua pengawas ialah
fail yang mengandungi borang-borang berkaitan dengan peperiksaan akhir. Jadi dalam borang ini, dalam fail ini mengandungi banyak borang-borang seperti borang ketua pengawas, peraturan-peraturan peperiksaan yang perlu dibaca dalam bilik peperiksaan ataupun dewan peperiksaan, kemudian buku tata tertib sebagai rujukan jika berlaku kecurangan akademik, dan banyak lagi lah borang yang berkaitan. So ini dia keperluan peperiksaan yang perlu dibawa oleh ketua pengawas peperiksaan, kertas soalan peperiksaan, sampul yang mengandungi kertas soalan peperiksaan, sampul kosong untuk mengisi skrip jawapan, barang-barang keperluan peperiksaan akhir seperti buku jawapan OMR dan sebagainya, dan juga fail yang mengandungi borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan. Kami menyediakan luggage untuk memudahkan barang-barang keperluan peperiksaan akhir tadi yang terdiri daripada soalan, fail-fail yang berkaitan dibawa ke bilik ataupun dewan peperiksaan. Seterusnya di dewan peperiksaan, ketua pengawas dia akan membacakan peraturan peperiksaan, menyemak slip kehadiran, dan seterusnya selepas peperiksaan tamat, skrip jawapan akan dikumpulkan dan disimpan ke dalam sampul B yang saya tunjukkan tadi. Kemudian akan dibawa semula ke BPP untuk simpanan kami. Jadi okey, tadi kalau saya dapat ulang semula, semasa ketua pengawas datang untuk ambil barang-barang keperluan peperiksaan, kemudian selepas tamat peperiksaan, ketua pengawas akan hantar pula skrip jawapan. Semua keperluan tersebut direkodkan dalam buku log peperiksaan. Okey, dalam buku log peperiksaan. Buku log peperiksaan ini akan merekodkan semua keluar masuk kertas soalan peperiksaan, skrip jawapan, dan kemudian pensyarah mengambil skrip jawapan untuk ditanda. Pensyarah pulangkan semula skrip jawapan yang telah disemak untuk simpanan BPP, dan kesemua proses tersebut keluar masuk kertas soalan dan skrip jawapan akan direkodkan dalam buku log peperiksaan. Ya. Okey, seterusnya kalau saya dapat tambah sedikit lagi, semasa berada di bilik ataupun dewan peperiksaan tadi, jika berlaku kes-kes kecurangan akademik, ketua pengawas boleh mengambil tindakan berdasarkan kepada panduan ataupun buku tata tertib pelajar yang mana juga kita sediakan dalam fail yang mengandungi borang-borang peperiksaan tadi. Ya. Okey, itu dia proses yang berkaitan dengan selesai sudah proses berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan akhir. Kita akan melawat bilik cetak dan juga bilik kebal. Okay, yang ini adalah bilik cetak. Bilik cetak, antara kemudahan yang terdapat di bilik cetak, of course, mesin photostat. Mesin photostat ini adalah khas untuk mencetak soalan-soalan peperiksaan sahaja. Manakala mesin photostat yang di luar adalah untuk kegunaan umum. Maksudnya untuk keperluan peperiksaan kita gunakan mesin yang khas. Okay, seterusnya dalam bilik cetak ini juga ada kemudahan aircon, ruang kerja, rak-rak yang menyimpan stok-stok barang-barang keperluan untuk peperiksaan akhir seperti buku-buku jawapan, kertas A4, helaian-helaian kertas, borang OMR dan sebagainya. Okey, ini adalah bilik cetak. Dan seperti yang saya katakan tadi, kertas-kertas soalan peperiksaan akhir yang telah dicetak akan direkodkan dalam buku log cetakan kertas soalan, ya, untuk memastikan kod-kod subjek yang berkaitan telah pun dicetak untuk tujuan pelaksanaan peperiksaan.
Okey, seterusnya saya akan bawakan ke bilik kebal, di mana bilik kebal ini adalah untuk menyimpan bahan-bahan penilaian yang berupa kertas-kertas soalan peperiksaan dan juga skrip-skrip jawapan pelajar. So kita akan melawat ke bilik kebal. Okey, kalau saya dapat recall semula bersesuaian dengan namanya bilik kebal, untuk masuk ke bilik kebal ni tadi kita melalui 4 pintu. Pintu yang pertama di pintu masuk ke bilik yang berdekatan dengan ruang menunggu, kemudian pintu bilik pejabat, seterusnya pintu bilik cetak, dan barulah kita boleh masuk ke bilik kebal. Maksudnya akan melalui 4 pintu sebelum sampai ke bilik kebal. Okay, dan ini adalah persekitaran dalam bilik kebal, di mana bilik kebal ini terdapat kemudahan rak-rak untuk menyimpan kertas-kertas soalan dan juga skrip-skrip jawapan. Kita ada kemudahan aircon, alat pemadam api jika berlaku kebakaran, dan juga kita ada CCTV, yang mana CCTV ini boleh dipantau melalui PC. Jadi ini adalah ciri-ciri keselamatan untuk memastikan keselamatan bahan-bahan penilaian yang kita simpan. Okey, seperti yang saya terangkan di peringkat awal tadi, kertas-kertas soalan peperiksaan akhir akan disusun di rak-rak di dalam bilik kebal ini dan dilabelkan akan dilabelkan mengikut akan dilabelkan mengikut hari peperiksaan berlangsung. Contoh di sini, hari Rabu, hari Selasa, kebetulan ni tak ada peperiksaan, cuma dia akan susunannya akan mengikut kepada dilabelkan mengikut hari-hari peperiksaan berlangsung, di mana untuk memudahkan carian oleh staf yang bertugas, untuk memudahkan staf capai kertas soalan dengan lebih cepat lagi ataupun dengan lebih sistematik lagi. So inilah kemudahan yang terdapat dalam bilik kebal. Okey, seterusnya kita akan melawat bilik-bilik kuliah. Kalau saya boleh terangkan sedikit, secara keseluruhannya kita ada di dalam kampus untuk penggunaan semasa. Kita ada 19 bilik kuliah, kita ada 2 bilik tutorial, kita ada 3 dewan kuliah, 1 lecture theatre dan 1 auditorium. Dan sekarang saya berada di tingkat 2 bangunan akademik. Tadi saya berada di BPP di aras bawah, dan sekarang saya berada di tingkat 2. So kita akan melihat beberapa contoh bilik kuliah. Dan kalau anda dapat lihat, ini adalah persekitaran bangunan akademik dalam norma baharu, di mana pihak kami menyediakan kemudahan-kemudahan asas seperti alat pengimbas suhu, hand sanitizer dan juga barcode MySejahtera, di mana pelajar perlu mengimbas suhu dulu, scan MySejahtera sebelum boleh masuk ke bilik kuliah. Okey, yang ini adalah lecture room 4, di mana dalam bilik ini boleh memuatkan kapasiti biasa adalah 50 orang pelajar pada satu masa, tetapi dalam norma baharu ini kapasitinya menjadi separuh daripadanya. So kemudahan-kemudahan yang disediakan, kalau kita boleh lihat, kita sediakan flip chair, kemudian kita ada PC untuk mencarah, satu whiteboard, satu skrin layar dan juga LCD projector. Jadi saya rasa sangat selesa untuk tujuan KNP. Okay, seterusnya yang ini adalah lecture room 3. Tadi kita melawat lecture room 4. So yang ini adalah lecture room 3, menyediakan kemudahan dan juga kapasiti yang sama seperti di lecture room 4. Okay, seterusnya saya tunjukkan kemudahan bilik kuliah berikutnya, iaitu lecture theatre. Lecture theatre ni berkapasiti lebih kurang 150 pada keadaan biasa, dan tetapi kalau
mengikut norma baru sekarang, susunannya boleh memuatkan separuh daripadanya, lebih kurang 70 hingga 75 orang pelajar. Jadi kemudahan yang disediakan, kita ada LCD projector, kita ada skrin layar, kita ada whiteboard dan flip chair yang disusun secara bertingkat. Kalau kita tengok, lecture theatre ni sesuai untuk kelas-kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai, untuk kegunaan taklimat, kursus, seminar dan sebagainya. Lebih sesuai untuk audiens yang ramai, maka kita ada pilihan lah lecture theatre. Okey, seterusnya kita akan meninjau pula kemudahan auditorium di UCAM, di mana Audi ni dia boleh memuatkan lebih kurang 550 orang audiens pada waktu biasa, dan untuk norma baru adalah separuh kapasitinya, separuh daripadanya. Kita akan tengok pemandangan di auditorium kita. Okey, susunannya pun seperti di lecture theatre, cuma boleh menampung kapasiti yang lebih besar. Kemudahan yang sama juga, flip chair, kita ada skrin layar, kita ada projektor, kita PC akan disediakan sekiranya ada aktiviti yang dijalankan, dan kemudian kita ada pentas kecil. Jadi auditorium ni sesuai sekiranya ada aktiviti yang memerlukan penglibatan ataupun yang memerlukan audiens dalam bilangan yang ramai. Okey, setakat ini saya telah pun menunjukkan kemudahan-kemudahan bilik kuliah dan juga bilik kebal. InsyaAllah untuk kemudahan bilik-bilik kuliah setakat ini, ia memenuhi bilangan, memenuhi keperluan, memenuhi keselesaan pelajar. Begitu juga dengan bilik kebal tadi, menepati spesifikasi asas yang dapat menjamin keselamatan dan kerahsiaan bahan-bahan penilaian. Seterusnya, saya akan bawa anda untuk melihat kemudahan makmal komputer. Jadi untuk slot penerangan makmal komputer, saya akan serahkan kepada rakan staf di makmal komputer. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih di atas masa anda. Terima kasih juga di atas perhatian semua. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalina binti Zakaria. Saya dari bahagian ICT UCAM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahagian ICT UCAM terdapat 4 staf, iaitu terdiri daripada ketua bahagian ICT dan 2 juruteknik dan saya sendiri iaitu pegawai IT. So sekarang saya berada di makmal komputer 1. Saya akan menerangkan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di sini. So untuk di bahagian hadapan, kita ada scan MySejahtera, pintu jeriji untuk keselamatan. Jom follow saya. Dari segi aspek keselamatan, selain jeriji pintu yang disediakan di luar tadi, kita juga ada pemadam api. Dan kemudahan yang lain yang kita sediakan adalah 30 PC untuk setiap makmal komputer. Yang tadi saya beritahu, makmal komputer kita ada 2, iaitu makmal komputer 1 dan makmal komputer 2. Setiap makmal komputer mengandungi 30 PC dan juga dia mengandungi projektor, LCD projector, widescreen dan whiteboard, dan juga akses internet untuk setiap PC untuk proses PDP. Okey. Seterusnya kita lihat perisian yang terdapat di dalam makmal komputer. Perisian yang digunakan di dalam proses PDP adalah seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, UBS untuk accounting dan lain-lain lagi. Selain itu, untuk pembelajaran secara online, kami menyediakan aplikasi Zoom dan juga Google Meet.
itulah info yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan kemudahan makmal komputer. InsyaAllah kami daripada bahagian ICT akan menambah baik daripada aspek kemudahan dari segi perisian capaian internet, ditambah baik mengikut keperluan dan bilangan pelajar. Okey, itu saja daripada bahagian ICT. Kita pergi kepada kemudahan seterusnya, iaitu library. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Perpustakaan UCAM untuk menerangkan tentang kemudahan yang disediakan. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Puan Hanira binti Hambali, selaku pustakawan di Perpustakaan UCAM, dan saya dibantu oleh Puan Ernie Shaliza binti Saidin selaku eksekutif perpustakaan. Okay, buat masa sekarang ni hanya kami berdua staf di perpustakaan, memandangkan kebanyakan pelajar tidak berada di kampus dan kebanyakan staf dan pensyarah bekerja dari rumah. Okey, kapasiti perpustakaan kalau sebelum PKP adalah lebih kurang 150 orang dalam satu masa, tapi semasa PKP ni kita akan hadkan seramai 30 orang lah. Okey, ini antara kemudahan dan perkhidmatan yang kita sediakan di perpustakaan. Okey, pertama kita ada bilik diskusi. So, bilik diskusi ni kita sediakan untuk sebelum PKP adalah boleh memuatkan seramai 14 orang, dan sepanjang tempoh PKP ni hanya 4 orang sahaja dibenarkan lah. Okey, dan seterusnya kita ada kemudahan PC, sebanyak ada 6 buah PC untuk pelajar. Dilengkapi dengan kemudahan internet, dan juga di bangunan perpustakaan ni kita ada wifi lah untuk tempoh 24 jam. Juga kita sediakan perkhidmatan PC untuk check upkan dan first aid kepada pelajar lah. Okey, kita juga ada sediakan perkhidmatan loker berkunci kepada pelajar. Itu ditempatkan di luar bangunan perpustakaan lah. Juga waktu operasi kita sepanjang tempoh PKP ni adalah daripada pukul 8 hingga 5 untuk daripada Isnin Khamis, Jumaat 8 hingga 12.15 tengah hari, dan 2.45 hingga pukul 5 petang lah. Cuma waktu PKP ni kebanyakannya staf dengan pensyarah bekerja dari rumah. So kalau dia orang ada keinginan untuk menggunakan perpustakaan, mereka perlu maklumkan sehari sebelum lah untuk kita buka dan kemasukan mereka adalah terhad lah. Okey, koleksi perpustakaan buat masa sekarang ni adalah 10,432 keseluruhan, manakala jumlah judul adalah sebanyak 5,491. Okey, ni adalah sebahagian daripada buku-buku yang rujukan yang digunakan untuk program HBM. Okay, contohnya adalah salah satu Principle of Marketing, iaitu tahun dia adalah 2018. Yang kedua, contoh buku FBM adalah Principle of Economics. Ini adalah buku dia. Tahun dia adalah 2019. Seterusnya buku rujukan untuk FBM adalah Business Law. Ni tahun dia adalah 2018. Rujukan untuk Introduction ICT untuk penggunaan Foundation adalah Computing Essential 2017. Okey, sekarang kita akan menerangkan sistem yang kita gunakan dekat library ni. Jom saya terangkan sistem dan apa kegunaan untuk sistem yang ada tu. Okey, saya akan terangkan sistem yang kita gunakan, iaitu sistem HLIP D351. Okey, sistem ni dia terbahagi kepada dua lah, iaitu sistem OPEC dan sistem utama. Okey, untuk OPEC adalah untuk peminjaman, untuk pencarian bahan, untuk memudahkan pengguna untuk membuat carian bahan lah. Okey, contoh kita klik kat sini, kita klik dan kita masukkan judul bahan yang dicari. Contoh operating system,
Okey, operating system. Kita masukkan nama dan kita tekan search dan dia akan keluarlah saudara-saudara buku berkenaan dengan operating system yang kita ada dekat sini. Okey. Untuk sistem utama pula, okey, sistem utama untuk peminjaman dan pemulangan bahan lah. Peminjaman dan pemulangan bahan ni, okey. Ni kita masukkan dulu. Okey, untuk peminjam untuk staff kita masukkan nombor ID staff, dan untuk pelajar kita masukkan nombor matrik lah. Okey, contoh untuk staff. Okey, kita masukkan nombor dan kita ni lah, dan kita masukkan nombor perolehan kat sini, perolehan bahan yang nak dipinjam tu. Okey, bila dah masukkan kita akan terus pinjam lah. Dan untuk pemulangan pula, kita just masukkan nombor perolehan bahan yang dipinjam tu. Okey, dan masukkan nombor dan terus klik. Dia akan ni lah, kalau dia akan kat sini dia akan ni, kalau ada lewat ke apa dia akan tertera dekat sini. Itu saja. Terima kasih. Okay, selesai sudah maklumat berkenaan dengan kemudahan dan khidmatan yang kita sediakan di perpustakaan. Okey, pihak perpustakaan kita akan sentiasa tambah baik setiap kemudahan yang disediakan dan juga bahan-bahan rujukan terkini mengikut keperluan dalam silibus dan kemudahan semasa sesuai dengan kemudahan di peringkat mestilah. Okey, alhamdulillah kita telah pun selesai menunjukkan kemudahan-kemudahan utama di UCAM seperti bilik-bilik kuliah, bilik kebal, makmal komputer dan juga yang terakhir perpustakaan UCAM. Jadi kita mengharapkan video ini telah pun memberikan info yang jelas berkaitan kemudahan-kemudahan yang berkenaan, dan kita mengharapkan feedback yang positif lah daripada APP dan juga pegawai MQA. Walau bagaimanapun, kalau jika masih ada lagi maklumat-maklumat tambahan yang diperlukan, kita mengalu-alukan pertanyaan lanjut daripada pihak APP dan kita akan memberi penjelasan melalui perbincangan di Zoom meeting nanti. Dan kami rasa itu sahaja daripada kami buat masa ni. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian anda, terima kasih di atas masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.